Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Aibi Alpi. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Sabah Hits Online TV dalam Muktair edisi tengah hari. Kita teruskan ke tajuk utama. 4,400 peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah telah dilancarkan. Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Timur Indonesia memberi kesan kepada ekonomi Sabah dan Sarawak. Wira Muda Star Sabah telah menganjurkan bengkel asas kewartawanan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor melahirkan rasa kagum dengan inisiatif Pelaburan Sabah Maju Jaya untuk memajukan industri berasaskan kelapa menjadi kenyataan. Bukan itu saja, kerajaan juga menyediakan 2,000 hektar tanah untuk projek yang dijangkakan menyumbang kira-kira 1.2 bilion setahun kepada ekonomi Sabah dan akan mewujudkan 4,400 peluang pekerjaan menjelang 2026. Kerajaan negeri memegang 30% kepentingan dalam projek yang dibangunkan oleh Linaco Resources Nian Berhad menilai 400 juta ini. Haji J berkata berita gembira ini pasti akan mengubah paitan menerusi peluang pekerjaan kepada komuniti daerah ini dan komuniti berhampiran. Beliau amat berpuas hati dan gembira dengan perkembangan terkini bagi kesemua projek pembangunan di Sabah. Ini adalah bukti kerja keras kerajaan gabungan rakyat Sabah sejak setahun lalu yang mula membuahkan hasil untuk membawa kemakmuran kepada Sabah dan rakyat di negeri ini. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur Indonesia akan memberi kesan limpahan ekonomi terhadap Sabah dan Sarawak. Menurut Duta Khas Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMPIAGA Sabah Tan Sri Pandikar Amin Mulia, Sabah berpeluang untuk membangun dan mengembangkan pasaran khususnya di Kota Kinabalu dan Tawau. Tamanya beliau berpendapat bahawa apabila ibu kota ini mula berkembang, semua pekerja dan syarikat di Java Island akan berpindah ke Kalimantan. Beliau juga beritahu bahawa lebih daripada 4,000 US per kapita di Sabah, manakala di Kalimantan lebih daripada 7,000 US pendapatan per kapita. Daripada itu dapat memanfaatkan banyak dari penamaan semula. Ujarnya Sabah akan menjadi hub perkapalan dan buat masa sekarang satu pelabuhan di Sepanggar sedang dibangunkan. Begitu juga dengan pelabuhan di Lahad Datu serta pembangunan kluster industri minyak sawit POIC Lahad Datu. Pendekar Amin menegaskan agar pemimpin-pemimpin daripada Putrajaya iaitu kerajaan pada masa ini akan membuka mata agar Sabah dan Sarawak dilihat sebagai negeri dalam Malaysia yang perlu untuk dibangunkan. Kita kembali selepas ini. Kita bertemu kembali. Persatuan Pengamal Adat Tradisional Sabah Sunduan Nabalu telah mencipta sejarah yang bakal memberikan harapan baru kepada masa depan orang asal, di mana buat pertama kalinya satu buku panduan sekolah adat orang asal telah dilancarkan di Tuaran pada Sabtu lepas. Kajian buku panduan sekolah adat itu mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan dengan mengambil kira adat dan kebudayaan di Kepulauan Borneo, yakni Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan. Kajian ilmiah itu telah dibukukan melalui desis peringkat Master Degree oleh presidennya sendiri iaitu Salmon Sanangan. Sekolah adat itu menggariskan 17 mata pelajaran yang perlu dipelajari dalam sekolah teori dan praktikal. Acara perasmian pelancaran itu disempurnakan oleh Presiden Majlis Al-Ehwal Anak Negeri Sabah iaitu Tindarama Dr. Benedict Topin. Rombongan beliau disertai oleh ketua-ketua adat dan pemimpin masyarakat. Beliau juga memaklumkan bahawa satu program kesedaran adat budaya akan diadakan pada awal bulan Mei tahun ini iaitu program Jelajah Adat Konvoi Nunuk Ragang sempena Kaamatan tahun 2022. Kak, stres aku mau exam tapi sakit badan aku. Pening lagi, tidak fokus lagi. Kau ni dari tadi bising, pening lah, stres lah. Kau mau kasih yang stres kau? Ya, Kau mau kasih yang pening kau? Ya. Kau mesti try kopi, bean kopi. Kopi apa nih kak? Kau try, kau rasa macam mana, lepas tu baru kau datang berjumpa kakak. Oke. Pergi, Aku buat dulu.
Tadi kakak aku cakap kopi ni boleh kasih hilang lesu-lesu badan, boleh kasih kuat sistem ketahanan badan. Bagus, aku try. Macam mana? Sudah masak? Sudah, sedap wah. Betul kan apa kakak cakap? Ya, betul. Kamu di luar sana yang meminati kopi, kamu kena try Beat Kopi. Ya, dia dapat membina sel darah merah, dapat melancarkan sistem pengedaran darah dan juga dapat menyucikan asid urik. Kak, stok ini masih banyak, Kak? Jangan risau deh, stok ni memang banyak. Kamu di luar sana yang mau mencuba, kamu boleh terus hubungi nombor yang tertera. Bah, jom kita try dorang mama. Jom. Jom. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Wira Muda Star Sabah telah menganjurkan Bengkel Asas Kewartawanan Asas penulisan berita dan fotografer selama 1 hari pada 19 Mac 2022 yang telah diadakan di Eminent Hotel Kota Kinabalu. Seramai lebih 20 peserta terdiri ketua-ketua penerangan, Wira Muda di peringkat bahagian dan beberapa ex-Wira Muda dan AJK ahli di peringkat bahagian telah menyertai bengkel ini. Turut hadir bersama dalam bengkel ini dan menyempurnakan majlis penutupan ialah Kong Son Choi, Ketua Wira Muda Star Sabah. Beliau berkata sebagai sayap kanan kepada parti Star juga merupakan salah satu parti politik tempatan yang tidak lari daripada provokasi pihak-pihak tertentu. Pada masa yang sama juga peserta dapat memanfaatkan ilmu kewartawanan yang diperoleh di sepanjang bengkel ini seterusnya dipraktikan di lapangan masing-masing selepas ini. Kita kembali selepas ini. Beat Coffee ni so-called healthy-licious coffee. Kita nak berubah daripada kopi yang tak sihat kepada kopi sihat. Ianya diadun menggunakan ramuan ubi merah, red beet. Saya rasa pengguna hari ini bijak, mereka boleh google apa itu red beet atau ubi beet merah yang khasiatnya diakui oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar seperti pakar jantung dan sebagainya. So maka Beat Coffee diadun sebegitu rupa dengan 40 gram satu sachet, dengan aura kopinya, rasanya yang setakat ini ramai meramalkan Beat Coffee boleh menjadi kopi Malaysia bertaraf dunia. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Kita bertemu kembali. Seramai 41 individu termasuk 14 wanita dikompaun dalam operasi pematuan prosedur operasi standard Pelan Pemulihan Negara Pasar 4 dan OPNODA di sebuah pusat hiburan di daerah Keningau awal pagi kemarin. Ketua Polis Daerah Keningau Deputi Superintendent Nur Rafida Kasim berkata, ketika operasi di pusat hiburan itu, permis berkenan didapati beroperasi dengan muzik masih dimainkan dengan kuat. Operasi yang bermula jam 1.15 pagi itu dijalankan polis dari bahagian siasatan jenayah dan narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Malah katanya pengunjung masih leka menikmati minuman keras di dalam permis tersebut sambil berhibur. Tambahnya, penjaga permis turut ditahan kerana beroperasi tanpa lesen yang sah dan disiasat mengikut Ordinar Hiburan Awam 1958. Turut dirampas beberapa peralatan muzik di permis berkenaan. Tangkapan dan rampasan tersebut dibawa ke IPD Keningau untuk tindakan lanjut. Hari cerah kerana mentari bersinar sejak pagi. Terima kasih saudara-saudari. Sampai berjumpa petang nanti. Sekian saja berita hari ini. Saya IB, Sabah Hits Online TV. Dengan perjuangan UMNO melalui pasal 3, asas dan tujuan yang jelas menyatakan UMNO adalah sebuah parti politik yang mendukung cita-cita mengekalkan maruah dan martabat bangsa, agama dan negara. Kita lalui bersama. Parti ini terus berjuang tanpa henti biarpun dihambat dengan pelbagai ujian. Namun pelayaran kapal UMNO tidak terhenti. Hari UMNO bahagian P177 Ufud bertegas untuk mempertahankan dan mengekalkan kerusi Parlimen P177 Ufud untuk ditandingi oleh Parti UMNO. Pada Piala U14, kursi ini telah dimenangi oleh UMNO. Mereka akan mempertahankan kursi ini kekal menjadi